Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jadi alhamdulillah, hari ini, pagi ini kita bersama-sama lagi untuk satu perkongsian saya berkaitan dengan satu topik yang saya tulis dalam Facebook saya, iaitu berkaitan dengan pampasan takaful. Adakah pampasan takaful ini perlu difaraikan ataupun tidak? Okey. Kerana bila berlaku kematian, maka kita akan tengok bahawa ada sesetengah si mati ini dia akan mencarum dalam apa-apa produk takaful, dan syarikat takaful akan membayar certain amount, jumlah tertentu kepada waris si mati ataupun kepada penama yang ditulis di atas dokumen takaful itu sendiri. Jadi walaupun hari ini yang banyak popular ialah berkaitan dengan hibah takaful, cuma saya tidak ingin mengupas berkaitan dengan hibah takaful, berkaitan dengan pampasan takaful yang telah diberikan oleh syarikat takaful kepada waris setelah berlakunya kematian. Bagaimana status dia, adakah ia perlu difaraidkan atau perlu melalui proses faraid ataupun tidak. Okey, jadi kalau kita nak faham betul-betul bahawa kalau kita tengok apa harta yang perlu difaraidkan ialah harta pusaka. Harta pusaka maknanya harta yang didapati ketika hidup si mati dan ditinggalkan selepas kematian. Dan harta pusaka ini kita tergolong kepada dua bahagian, iaitu harta alih dan harta tidak alih. Harta alih dia merangkumi wang tunai, pinggan mangkuk, buku, apa-apa yang berharga, yang bernilai, yang ada bersama dengan si mati ketika mana hidup dia. Manakala harta tak alih ialah harta seperti tanah, rumah dan sebagainya lah, yang tidak boleh dialihkan ataupun tidak boleh digerakkan sedemikian. Okey. Jadi untuk kita fahamkan betul-betul tentang takaful, pertama saya nak jelaskan bahawa takaful ia merupakan satu instrumen perancangan keuangan yang baik, terutamanya dalam proses ataupun dalam langkah kita melakukan persediaan menghadapi 3D. 3D is about disease, death, dan juga apa satu lagi saya tak ingat lah pula 3D ni. 3D cuma saya cerita tentang kematian, penyakit, ataupun ada masalah dari segi critical illness dan sebagainya. Ia bukan satu instrumen keuangan yang baik lah, dan merupakan satu instrumen untuk debt consolidation ataupun penyelesaian hutang-hutang kita, yang mana kalau kita faham, kalau kita ada buat certain loan macam ataupun financing ataupun pembiayaan berkaitan dengan perumahan, kenderaan dan sebagainya, kita akan mengambil satu produk tambahan. Kalau perumahan dia ada MRTA dan MRTT dan MLTT tu. Tapi yang tu saya tak nak kupas. Cuma yang sebelum kita pergi kepada kefahaman selanjutnya berkaitan dengan apakah perlu produk takaful ini, adakah perlu pampasan takaful ini perlu difaraikan atau tidak. Okey, yang pertama kita kena faham, bila kita bayar caruman takaful sebulan tu, setiap bulan kita bayar, contohnya saya ambil contoh 100 sebulan kita ambil caruman takaful. Okey, dan kita membayar caruman takaful keluarga ataupun takaful hayat. Bila kita ambil takaful hayat ataupun takaful keluarga itu sendiri, okey, kita bayar 100 itu bukanlah kita menyimpan 100. Okey, bukanlah 100 itu akan ada kita nak keluarkan bulan depan ada 100 tu lagi, tak. Maksudnya 100 itu, okey, dia akan dipecahkan kepada 3 bahagian. Okey, 3 bahagian. Yang pertama dipanggil akaun simpanan. Okey, yang inilah yang disebut sebagai cash value. Okey, yang kedua disebut sebagai akaun tabarruk ataupun akaun sumbangan, akaun untuk pool. Pool yang duit ni akan digunakan sebagai
perlindungan, maksudnya bila berlaku kematian dan sebagainya, duit daripada akaun ni akan diberikan kepada waris sebagai perlindungan asas dia. Dan yang ketiga, dia akan masuk sebagai akaun wakalah. Okey, akaun wakalah ni yang digunakan untuk membayar komisen ataupun cas pengurusan kepada syarikat pengendali takaful ataupun ejen takaful itu sendiri. Okey, kita faham itu dulu. Okey. Dan biasanya untuk wakalah ni dia tidak selama-lamanya lah. Biasa wakalah ini dia biasa dalam 6 ke 7 tahun, okey, dia akan tamat dan barulah duit itu akan dipecahkan kepada dua bahagian pula, iaitu akaun tabarruk dan akaun simpanan ataupun akaun sumbangan dan akaun simpanan. Okey. Adakah apa yang perlu difaraidkan? Okey. So dari segi faraid, maksudnya kalau kita tengok, kalau kita mencarum dalam takaful itu sendiri, okey, akaun simpanan yang kita yang duit yang masuk ke akaun simpanan itu merupakan satu simpanan. Dia ada cash value. Bila dia ada cash value, jadi sebenarnya bila kita meninggal, okey, syarikat takaful bukan hanya sekadar membayar perlindungan asas. Contohnya kita bayar 100 sebulan, okey, untuk perlindungan asas RM100,000 ataupun RM200,000 contohnya. Syarikat akan membayar perlindungan asas RM200,000 ditambah dengan simpanan yang telah kita buat, yang mana ia merupakan nilai tunai yang ada dalam akaun takaful kita. Jadi mungkin kita akan dapat lebih daripada RM200,000 ataupun daripada RM100,000, bergantung kepada coverage yang kita ambil dan sebagainya. Jadi kita nak faham betul-betul ialah di sini, kalau mengikut kepada pandangan duit pampasan takaful, duit pampasan itu sendiri yang dibayar di atas akaun melalui akaun tabarruk, setelah melalui akaun tabarruk, ia tidak perlu difaraidkan, tetapi duit yang dibayar ke akaun simpanan, akaun takaful, dia akaun yang cash value, itulah yang perlu difaraidkan. Jadi jelas kita kena jelas di situ bahawa dari segi pemecahan dua akaun tadi, yang mana yang berada di dalam akaun simpanan, biasa kita boleh tengoklah bila dikeluarkan penyata, kita tengok berapa banyak yang ada dalam simpanan beserta dengan dividen dia dan berapa banyak yang dibayar sebagai pampasan perlindungan asas. Jadi jelas di situ dulu bahawa ia merupakan satu bentuk perancangan dan perlindungan yang datang daripada tabarruk, bukan iaitu sumbangan, bukan pusaka, dan dia tidak tertakluk kepada faraid, tetapi simpanan yang disimpan, caruman yang dibayar dalam akaun simpanan itu adalah pusaka dan tertakluk kepada hukum faraid. Okey, walau bagaimanapun kita kena jelas takaful is a good medium, adalah satu medium yang baik, instrumen yang baik untuk kita merancang keuangan kita pada masa akan datang. Okey, cuma orang tanyalah, kenapa saya bayar banyak ni, tiba-tiba tak, nilai yang ada tu tak sebanyak yang kita bayar. Okey, sebab itu kita kena jelas setiap takaful kita bayar berdasarkan akad tabarruk dan sebagainya. Maksudnya kita bayar untuk awal lebih kurang dalam 6 ke 7 tahun pertama. Okey, 6 ke 7 tahun pertama dia akan certain portion akan digunakan untuk membayar wakalah, cas wakalah. Itu common lah, mana-mana syarikat takaful pun sama. Okey, selepas itu barulah akaun kita ni akan nampak ada duit sikit. Kalau setelah digunakan dan dia akan digunakan untuk membayar tabung tabarruk tadi, dan juga membayar cash, yang tabung yang ada cash value tadilah, yang tu ada simpanan dia. Okey, so saya harap penjelasan ini ataupun kupasan saya ini mampu menjelaskan berkaitan dengan kemusykilan. Adakah pampasan takaful yang diterima oleh waris kita setelah kematian kita merupakan sesuatu yang perlu difaraidkan ataupun tidak? Ia bergantung kepada duit itu datang daripada akaun yang mana. So dua-dualah, maksudnya ada yang perlu difaraidkan dan ada yang merupakan hadiah ataupun pampasan kepada waris mati. Okey, jadi insya-Allah saya harap semuanya jelas dengan penjelasan ini, dan saya harap kita semua boleh mengambil satu peluang untuk merancang
keuangan dan merancang kematian yang hebat untuk kita semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.